Okey, hai. Selamat sejahtera. Selamat berehat selama COVID-19 punya virus merebak ni. Kita bertemu di dalam e-learning untuk sesi ekonomi tingkatan 5. Okey, cikgu menggunakan buku textbook, okey, ekonomi tingkatan 5. Dan cikgu akan sambung topik yang berkaitan dengan ekonomi dan kerajaan. Okey. Sekarang kita cikgu sebelum ni dah masuk sedikit berkaitan dengan hasil kerajaan. So hari ni cikgu nak refresh balik apakah yang kita sudah pelajari di dalam hasil kerajaan. Okey, hasil kerajaan terbahagi kepada dua. Okey, hasil cukai dan hasil bukan cukai. Hasil cukai terdiri daripada dua bahagian juga, iaitu hasil cukai langsung dan hasil cukai tak langsung. Okey, hasil cukai langsung. Kenapa dipanggil hasil cukai langsung? Kerana cukai tersebut bebannya tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain. Contohnya kepada pelanggan, tak boleh. Okey, kita sebagai pembayar cukai, kita kena bayar cukai tersebut sendiri. Okey, antara cukai-cukai langsung ialah cukai pendapatan individu, cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan petroleum, cukai pendapatan koperasi dan cukai langsung yang lain. Okey, cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu adalah cukai yang dikenakan terhadap pendapatan individu yang mendapat pendapatan dalam masa 1 tahun. Okey. Jadi cukai tersebut bergantung kepada jadual cukai yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Okey, cukai tersebut adalah cukai yang progresif. Okey. Lagi banyak cukai lagi banyak pendapatan seseorang, lagi banyak cukai yang dikenakan terhadap seseorang tersebut. Okey, itu nama dia cukai pendapatan individu. Siapa yang kena? Setiap individu yang ada mendapat pendapatan di Malaysia yang layak dikenakan cukai. Okey, seterusnya cukai pendapatan syarikat. Cukai pendapatan syarikat dikenakan terhadap individu syarikat yang berdaftar di bawah Sendirian Berhad ke Awam Berhad ke. Okey, cukai tersebut berada di lingkungan antara 19% hingga 24%. Cukai tersebut dikenakan terhadap keuntungan syarikat dalam masa 1 tahun. Okey. Cukai tersebut adalah cukai yang berkadar mala. Bermaksud cukai tersebut dia tidak berubah-ubah. Okey. Untung sikit pun kenakan kadar yang sama. Untung banyak pun kenakan kadar yang sama. Okey, seterusnya cukai pendapatan koperasi. Cukai pendapatan koperasi ialah cukai yang dikenakan terhadap pemilikan perniagaan yang berdaftar di bawah koperasi. Okey, koperasi contohnya Bank Kerjasama Rakyat Malaysia dikenakan cukai. Kadar cukai mereka adalah rendah. Okey. So cukai tersebut biasanya adalah menyumbang kepada pendapatan negara yang sedikit kerana kadarnya rendah. Kenapa cukai koperasi ni rendah? Kerana matlamat objektif penubuhan koperasi adalah untuk memberi kebajikan ataupun membantu ahli-ahli. So mereka akan kurang profit oriented ataupun matlamat mendapatkan keuntungan maksimum tu adalah tidak terlalu tinggi. So, sebab itu cukai dia adalah rendah. Okey, seterusnya cukai pendapatan petroleum. Cukai pendapatan petroleum dikenakan kepada syarikat-syarikat yang berdaftar yang menjual petroleum. Contohnya Caltex, Petronas, Shell. Okey. So syarikat-syarikat ini dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi daripada cukai syarikat. Okey, cukai dia di antara lingkungan 38%. Okey. Cukai tersebut menyumbang kepada pendapatan negara yang tinggi. Okey, kerana kadar dia tinggi.
Okay, seterusnya cukai langsung yang lain. Selain daripada cukai-cukai yang cikgu sebutkan tadi, ada beberapa cukai yang lain yang juga dianggap sebagai cukai langsung. Okey. So pertama, cukai keuntungan hartanah. Cukai keuntungan hartanah adalah cukai yang dikenakan terhadap penjualan hartanah. Apa contoh hartanah? Kedai, rumah, ofis pejabat, okey, bangunan kilang dan sebagainya. Okey. So cukai keuntungan hartanah ni adalah cukai yang dikenakan oleh kerajaan terhadap keuntungan apabila kita jual properti ataupun hartanah tersebut. Okey. So kadarnya akan lebih tinggi apabila kita jual dengan kadar yang jangka masa yang cepat. Contohnya kita beli pada tahun ini, tahun depan kita nak jual. Contohnya rumah. So kadar cukai dia akan tinggi. Okey. Kalau kita beli tahun ni, kita jual selepas 5 tahun, so kadar cukai dia akan lebih rendah. Okey. So itu ialah cukai keuntungan hartanah. Cukai langsung lain ialah duty stamp. Duty stamp ni ialah cukai yang dikenakan terhadap dokumentasi pindah milik hartanah. Okey. Ataupun biasanya kita nak pastikan bahawa SNP ataupun Sale and Purchase Agreement itu binding with the law ataupun sah di sisi undang-undang. So kita biasanya kita akan bayar cukai duty stamp nama dia. Okay. So duty stamp ni dia memang based on transaction. Sekali penjualan atau pindah milik berlaku, sekali itulah yang kita bayar. Okay. Kalau contohnya tenancy agreement ataupun perjanjian sewa bangunan. So kita renew setiap tahun. So kita kena bayar setiap tahun lah. Okay. So itu duty stamp. So cukai tanah. Cukai tanah yang dikenakan terhadap pemilikan tanah. Contohnya, cikgu ada satu bidang tanah. So bidang tanah tersebut akan dikenakan cukai bergantung kepada klasifikasi jenis tanah tersebut. Kalau tanah perindustrian, biasanya pembayaran cukai dia adalah tinggi. Tapi kalau tanah tu tanah pertanian, okay, kadar cukai dia lebih rendah. So itu cukai tanah. Seterusnya cukai pintu. Cukai pintu ialah cukai yang dikenakan terhadap pemilikan bangunan ataupun pemilikan premis dan pemilikan rumah. Okay. So dia bukan berasaskan berapa pintu, okay, tetapi dia berasaskan berapa keluasan bangunan tersebut. Okey, lagi luas bangunan tersebut, lagi tinggi cukai pintu yang kena bayar. So itu ialah cukai langsung.